proposal 6 juta dan Datuk Rahim masa tu terkejut. Dia kata, possible ke 6 juta ni? Apa benda yang sampai 6 juta tu? Kita nak buat projek ni proper lah. Alang-alang kita dah buat keluar negara dan makan masa yang sangat panjang. Kalau boleh kita nak buat macam dokumentari. Dia punya, orang kata kualiti dia macam National Geographic. Kualiti dia macam Animal Planet. So memang sangat berkualiti. So kita perlukan gadget yang high quality. Kita perlukan kamera yang high end. Kita perlukan team yang power professional. Dan kita perlukan 3 4x4. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada you all yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah saya akan teruskan penceritaan daripada buku Ustazah Basikal. Okey, sebelum ni saya dah ceritakan macam mana saya dah letakkan jawatan dan mencari satu pekerjaan, dan kami pergi ke satu kursus yang dipanggil kursus mutawif untuk nak menjadi mutawif setelah kami sampai ke Mekah sementara untuk tunggu musim haji. Okey, dan sebelum tu saya ada satu pengumuman untuk anda. Pre-order untuk baju anti sesat ini masih lagi dibuka sehingga 20 hari bulan. InsyaAllah you all kena cepat-cepat grab sebab saya akan buka sampai 20 hari bulan je untuk pre-order, dan selepas tu saya tutup untuk edisi Merdeka tahun 2020 ini. Okay? So tanpa lengahkan masa lagi, jom kita mulakan. Kami pergi ke kursus mutawif tu dan kami berjumpa dengan dia punya pengarah program tu. Nama dia Datuk Rahim lah. Dia bukan sekadar mengajar manasik umrah pada waktu tu. Dia buka banyak peluang lah sebenarnya untuk industri umrah dan haji ni. Dari segi bisnes, dari segi hotel, dari segi makanan. Banyaklah peluang-peluang yang diceritakan pada waktu tu. Dan waktu tu saya cakap dengan Adila, why not kita jumpa dengan Datuk ni dan kita cerita tentang projek kita. Mungkinlah Datuk ada idea yang lebih baik yang dia boleh guide kami lah. Dan alhamdulillah kami pun terus berjumpa dengan Datuk. Kami bawa lah proposal kami yang tak seberapa tu kan. Yang proposal kami yang bermula daripada Nepal sampai ke Mekah tu. Dan Datuk baca satu-satu dan dia kata, you all punya projek ni bukan kecil tau. You all punya projek ni sangat besar. Kenapa you all tak war-warkan kepada media? Kenapa tak cerita pada semua orang? Saya cakap pada waktu tu, projek ni adalah projek honeymoon yang saya dengan Adila nak pergi mengembara daripada Nepal sampai ke Mekah. Lepas tu balik dan jadilah macam orang biasa kan. Dan Datuk cakap, rugilah kan, sebab projek ni bukannya senang nak buat. Projek ni susah nak buat. Kalau you manfaatkan projek ni dan cerita pada orang, dia boleh jadi satu inspirasi. Dia boleh jadi satu penaik semangat pada belia di Malaysia ni. Dan you all pun dapat pahala sebab medan dakwah ni semestinya pada masjid je kan. Tapi you all punya projek ni boleh jadi part of dakwah, boleh jadi satu dakwah. Dan you all pun dapat pahala dunia dan akhirat kan. Dan waktu tu kami fikir, lah betul juga kan. Kenapalah kami tak terfikir benda macam tu kan. Datuk cakap, okey, dia ada kenal dengan seorang anak muda ni lah yang sangat energetik, yang mungkin banyak idea boleh diperhalusi lagi, dan dia pun di medan media. Mungkin dia ada banyak kenalan orang media lah yang boleh bantu you all punya projek ni. Dan saya cakap, okeylah, terima kasih lah saya nak ucapkan kepada Datuk Rahim sebab kejalan pada kami. Dan waktu tu dia bagi nombor telefon Amirul pada saya, yang anak muda yang dikatakan energetik dan ada banyak idea tu kan. Dan dia kata you all boleh contact dia, you all boleh jumpa dia lah. Saya pun contact dengan dia dan saya berjumpa Amirul dekat kedai makan lah pada waktu tu. Dan saya bawa proposal dan dia pun dah dikenalkan oleh Datuk lah. Dan Datuk pun dah cerita pada Amirul. Dan Amirul pun ada juga perkara yang nak propose pada kami lah. Dan kami set up dan jumpa di kedai makan dan kami berjumpa. Waktu tu saya panggil dia Tuan Amirul. Dia panggil saya Tuan Ahmad, saya panggil dia Tuan Amirul kan. Sebab tak kenal lagi. Saya pun tunjuklah proposal pada Amirul. Dan dia tengok proposal kami. Dia tanya soalan yang sama macam Datuk kan. Kenapa mula daripada Nepal? Kenapa tak start daripada Malaysia? Dan saya pun ulang lah balik lah jawapan yang sama pada Datuk tu. Ni adalah projek honeymoon. Bukanlah projek yang melibatkan media dan sebagainya. Dan Amirul kata, okey, macam ni lah. Why not kita sama-sama replan balik projek ni. Kita mula daripada Malaysia dan sampai ke Malaysia. Kalau kita mula daripada Malaysia, kita boleh buat proper. Kita boleh buat media, kita boleh buat press conference dan kita boleh buat proper flag off. Dan saya cakap, okey, boleh juga. Tapi saya tak ada kontak dan kenalan dan saya tak tahu macam mana nak mula. Dan Amirul kata, it's okay. Dia akan uruskan semua
Tugas Tuan Ahmad adalah maksudnya cari jalan yang sesuai. Minta tolong dengan senior-senior, minta tolong kat otak-otak yang tahu jalan nak pergi ke Mekah tu lah. Dan saya pun bincang dengan Amirul, saya cakap bagi saya masa beberapa hari untuk saya fikirkan dan saya akan beritahu lah. Saya dah bincang dengan Adilah dan kami bincang, okeylah kita buat benda ni proper lah sebab kami pun nak berdakwah, kami pun nak pahala juga kan daripada projek ni. Kami pun proceed lah, kami cakap dengan Amirul, okey kami proceed dan saya cakap hopefully benda ni berbaloi sebab saya dah burn saya punya tiket pergi ke Nepal, saya dah burn saya punya booking dekat hotel dekat Nepal tu. Dan saya harap benda ni boleh. Dan Amirul kata yes, insyaAllah dia akan buat yang sebaik mungkin untuk projek ni. Dan Amirul pun buatlah proposal yang baru dan dia masukkanlah allocation, bajet semua yang diperlukan. Dan saya jumpalah dengan orang-orang yang dah pernah kaya. Saya jumpa Eskelah, Moon Chen, Izzah Haris, Wak Rahim dengan Kak Ija. Dan kami jumpa beberapa orang lagi lah. Kami jumpa Khalib, kami jumpa Aswad. Semua untuk tanya berkenaan dengan route jalan nak pergi ke Mekah. Dan Alhamdulillah sangat membantu. Dan kami dah dapat lah map, kami dah berapa kali rasanya dah tukar map tu kan. Bila dah siap semua tu, saya dengan Amirul jumpa balik dengan Datuk Rahim. Kami berbincang lah apa what's next, apa plan seterusnya. Dan saya bentangkan kepada Datuk Rahim, saya bentangkan kepada Amirul perjalanan yang daripada Malaysia sampai ke Mekah, berapa negara yang kami kena masuk dan berapa hari yang diperuntukkan untuk nak sampai ke Mekah. Okay? Dan Amirul pula dibentangkan dia punya projection tentang bajet. So dia kata bajet yang diperlukan untuk projek ni adalah 6 juta. Dan saya macam gila lah 6 juta sebab saya buat proposal sebelum ni daripada Nepal sampai ke Mekah dalam tak sampai 100,000 lah, dalam 80,000 macam tu untuk 2 orang. Dan Amirul punya proposal 6 juta dan Datuk Rahim masa tu terkejut. Dia kata possible ke 6 juta ni? Apa benda yang sampai 6 juta tu? Dan Amirul cerita lah, kita nak buat projek ni proper lah. Lalang kita dah buat keluar negara dan makan masa yang sangat panjang. Kalau boleh kita nak buat macam dokumentari. Dia punya, orang kata kualiti dia macam National Geographic. Kualiti dia macam Animal Planet. So memang sangat berkualiti. So kita perlukan gadget yang high quality. Kita perlukan kamera yang high end. Kita perlukan team yang power professional dan kita perlukan 3 4x4. Dia kata macam tu. Lepas tu Datuk tanya lah, buat apa sampai 3 4x4 banyak tu? Okey, 4x4 yang pertama adalah 4x4 tu di jalan depan. So dia akan cari tempat-tempat mana yang menarik untuk syuting, kat mana nak menginap, dekat mana nak booking hotel dan sebagainya. 4x4 yang kedua, dia akan ikut cyclist dan shoot sepanjang perjalanan tu. Dan saya cakap dengan Amirul, kenapa nak kena shoot kami di sepanjang perjalanan kan? Sebab ni kan trip, waktu tu saya cakap ni trip private macam tu lah kan. Dia cakap kita just shoot benda yang perlu lah, tak adalah sampai masuk ke kemah dan sebagainya kan. Okey lah, kami pun okey. Okey, itu yang kedua, kereta yang kedua. Dan kereta yang ketiga adalah kereta yang belakang sebagai backup. Ada part-part yang kita tak sempat nak shoot dan mereka akan tolong shootkan dan kita akan combinekan semua footage tu akan jadi satu dokumentari lah. Dan Alhamdulillah, saya waktu tu saya duduk dekat belakang, saya senyap je lah. Saya tak tahulah berkenaan dengan bajet tu, memang saya serahkan bulat-bulat pada Amirul. Dan Datuk tanya, possible ke nak dapatkan 6 juta ni? Macam mana nak dapatkan 6 juta ni? Dan Amirul cakap, yes possible. Sebab apa? Kalau kita fikir balik kan, tim Red Warrior, pasukan bola Kelantan tu, Datuk Vida simply yang senang-senang je sponsor 16 juta untuk satu tim bola. Dan kita buat satu projek yang menaikkan nama Malaysia. Satu projek anak muda yang manfaat dia sangat bagus. Takkanlah tak ada orang yang nak sponsor 6 juta. Itu yang Amirul cerita lah. Dan saya okey dan Datuk pun okey lah. Dan dia pun dia kata, okey lah you all proceed lah buat dan you all try lah cari proposal sebanyak mungkin. Dan Datuk offer diri, dia kata, okey, saya boleh bantu untuk buatkan visa untuk you all dan saya pun boleh bantu untuk jumpakan you all dengan Zahid Hamidi. Pada waktu tu Datuk Zahid Hamidi adalah Timbalan Perdana Menteri Malaysia lah dan kami pun sangat excited lah. Dan waktu tu saya cakap dengan Datuk, sebenarnya kami dah try untuk nak jumpa dengan KJ, Khairi Jamaluddin, dan Alhamdulillah kami jumpa dengan dia punya PA, orang kanan dia lah, dan kami bentangkan proposal. Alhamdulillah mereka berikan surat sokongan lah sebagai tanda sokongan Kementerian Belia dan Sukan terhadap projek kami ni, dan mereka minta maaf sangat-sangat sebab tak dapat nak berikan allocation untuk projek kami ni sebab bajet tak ada untuk projek-projek yang macam ni. So kami pun okey lah, dapat surat tu pun dah sangat membantulah untuk projek kami ni. Dan bila dengar Datuk kata nak bawakan jumpa Datuk Zahid Hamidi, so kami lebih excited lah. Dan bila dah siap, okey dah habis bincang tu, kami pun buatlah proposal yang baru untuk kami sebarkan kepada company-company yang berpotensi untuk sponsor lah, macam Datuk Vida, Datuk Alif Syukri
So kami hantar kepada company-company yang kami nampak potensi untuk sponsor. Dan setelah sebulan berlalu, alhamdulillah ada company yang respon, dan majority mereka respon tak dapat nak bagi sponsor sebab allocation budget diorang tak ada untuk projek-projek yang macam ni. Dan ada yang lebih menyedihkan, satu company tu cakap, you all punya projek ni terlalu Islamik. Kalau you all buang objektif Islami you all tu, insyaAllah mereka akan sponsor. Dan waktu tu kami cakap, kami lebih rela tak ada duit daripada kami buang title Islamik kami tu. Iaitu pergi ke Mekah lah. Okay? Dan waktu tu kami pun pening kepala lah kan, macam mana nak dapatkan sponsor semua. Bila tak dapat tu, saya jumpa dengan Abi lah. Abi saya cakap, tak dapat sponsor ni, tak tahu macam mana nak buat. Dan Abi cakap, why not kita pergi approach NGO. Sebab Abi pun ahli kepada MyCare, NGO MyCare ni. Dan Abi suggest untuk kami berjumpa lah, hantar proposal dan ceritakan pada NGO MyCare ni. Dan saya pun berjumpalah dengan person in charge. Saya jumpa dengan MyCare dan kami bentangkan projek kami. Dan alhamdulillah mereka bersetuju untuk bekerjasama. Untuk sepanjang projek ni, MyCare sediakan 20,000 dan kami adalah beberapa perkara yang kami perlu buat di sepanjang perjalanan tu. Dan alhamdulillah dah dapat 20,000. Waktu tu saya bincang dengan Amirul, kita nak buat apa 20,000 ni. Dan Amirul cakap, why not kita buatkan marketing. Kita buatkan marketing supaya lebih ramai orang tahu tentang projek ni. Dan waktu tu dia cakap, waktu ni sekarang ni kita kena buat satu filem pendek, satu video pendek untuk nak sebar luaskan lagi supaya lebih ramai orang tahu. Dan waktu tu dia ajak pergi ke Cameron Highland lah. Kami bawa basikal pergi ke Cameron Highland dan dia bawa dia punya team pergi ke Cameron Highland. Dan Amirul suggest nak shoot dekat Ladang Teh lah kan, sebab cantik tempat tu kan. Dan kami pergi ke Ladang Teh dan waktu tu kami pergi pada hari Ahad dan hari Isnin kami nak shoot. Waktu kami pergi tutup tempat tu sebab dia nak clean kan. Dan rupa-rupanya dekat Cameron Highland, Ladang Teh tu, dia setiap hari buka kecuali hari Isnin. Dan kami sampai pada tu hari Isnin. Dah lah datang jauh bawa, dan Amirul bawa tim dia, bawa kamera semua benda, dan saya bawa basikal tiba-tiba tutup. Dan kami pun merayulah pada Pak Guard kat situ. Kami tanya, boleh tak nak masuk? Tolonglah sebab kami datang daripada jauh, kami nak syuting sekejap je. Waktu tu ada satu kereta pun tengah tunggu dekat luar dan dia pun nak masuk juga, satu keluarga. Bila kami cakap dengan guard tu dan dia call bos lah, bos dia izinkan kami masuk tu, dan guard tu alhamdulillah bagi kami masuk. Alhamdulillah satu keluarga ni pun dia pun ikut sekali. Dia kata boleh tak dia nak join sekali. Dan saya pun cakap dengan guard tu, diorang ni adalah family kami lah. Dan kami pun masuk sama-sama. Dan alhamdulillah ni memang Allah susun sangat cantik. Memang tempat tu kosong, lengang, tak ada orang, memang sangat sesuai untuk nak buat syuting. Memang sangat cantik lah. Pakai drone, pakai kamera semua. Keluarga tadi tu, seorang pakcik ni, dia tanya, you all buat syuting untuk apa kan? Dan Amirul cakap lah, ni syuting sepasang suami isteri nak kayuh basikal daripada Malaysia sampai ke Mekah melalui beberapa buah negara lah. Dan dia terkejut, siapa cyclist tu kan? Dia tengok, lepas tu Amirul tunjuk saya kan. Dan dia ingatkan yang kayuh basikal tu adalah atlet ataupun orang-orang yang ternama kan. Dia kata, boleh tak saya nak tangkap gambar dia orang ni dan saya nak bagi pada kawan-kawan media saya. Rupa-rupanya pakcik tu dia adalah editor kepada NST, New Straits Times. Dan kami kata okey, why not, boleh je, tak ada masalah. Dan Amirul bagi kami tangkap gambar. Dan alhamdulillah dalam beberapa hari kami punya cerita viral lah, masuk ke surat khabar dan kami dipanggil oleh stesen TV. Dan alhamdulillah itu satu permulaan yang sangat bagus. Dan bila Amirul dah compile, dah habis rakam, dia dah edit semua video, dan kami hantar balik kepada company-company yang kami dah hantar sebanyak 200 company tadi tu. Sama juga dia punya feedback dia pun sama juga, tak ada juga orang yang bersetuju. Sebab apa mereka ni tak setuju? Sebab kami ni bukanlah atlet. Background saya arkitek dan Adila pula background ustazah Al-Quran. Dan
ini yang saya fikir lah, boleh jadi diorang ni rasa projek ni 99.9% akan gagal. Dan sebab kami bukanlah atlet, dan kami pun tak ada pengalaman kayuh jauh. So diorang tak nampak benda ni potensi untuk naikkan nama syarikat diorang lah. Kami waktu tu pun dah okey lah macam mana ni. Kami bincang dengan Datuk, kami bincang dengan Amirul. Dan Amirul cakap, okey kita kena buat press conference. Dan kita jemput yang ternama ni untuk buatkan press conference kita. Okey, dan waktu tu saya cakap okey lah, proceed lah. Okey, kami buat dekat Museum Kesenian Islam dekat depan Masjid Negara pada waktu tu. Dan kami jemput Dr. Yusri untuk orang kata merasmikan program press conference ni. Okey, dan kami jemput juga Datuk Muhammad daripada Ihtimam. Dia adalah bekas pengarah JAKIM dan dia sekarang ni adalah pengarah NGO Ihtimam lah masa tu. Waktu tu alhamdulillah kami berjalan lancar, projek tu berjalan lancar dan kami masuk ke TV kami dan Amirul panggil stesen-stesen TV ni untuk shoot dan alhamdulillah lah banyak stesen TV yang datang, TV Hijrah, TV3, NTV7 semua datang dan surat khabar pun datang shoot kami semua dan kami tersebar luas lah ke satu Malaysia dan ramai orang tahu tentang projek kami ni. Dan alhamdulillah, nak katakan alhamdulillah, masih belum lagi ada penaja yang datang yang nak sponsor kami. Dan waktu tu Amirul dia telefon saya dan dia kata kita kena buat satu meeting tergempar ni. Dia kata meeting apa tergempar kan? Bila kami berjumpa dia kata sebenarnya Mat 20,000 kita dah habis. Dah habis. Duit dah tak ada. So what's next? Okay. So saya rasa saya akan sambung cerita untuk next episode untuk macam mana kami come out dengan duit yang untuk kami nak mulakan penggambaraan ni. Okay. Saya nak remindkan lagi sekali, insyaAllah baju anti sesat ni kami akan tutup pada 20 hari bulan Ogos sebab bila dah tutup tu kami nak print dan kami nak hantar dan kami nak you all dapat sebelum 31 Ogos. Okay. InsyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.